Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam program E-Belajar Matematik tingkatan 2, bab 6 bentuk geometri. Saya cikgu anda pada hari ini, Cikgu Wan Khairul Izwan bin Wan Ibrahim dari SMK Nanning. Okey, untuk hari ini, apa yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan bab 6, tajuk bentuk geometri. Okey, standard kandungan, luas permukaan bentuk 3 dimensi, standard pembelajaran 6.3.2, luas permukaan sfera, menentukan luas permukaan sfera dengan menggunakan rumus. 6.3.3, penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah yang melibatkan permukaan bentuk 3 dimensi. Okey, 6.3. Okey, luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okey, pada sebelum ini 6.3.1, okey, murid telah belajar berkenaan luas permukaan bentuk 3D yang mana ada 6 semuanya dah kita belajar sebelum ni, iaitu kubus, kuboid, prisma, piramid, silinder dan kon. Okey, untuk hari ini apa yang kita akan belajar? Bentuk 3D yang seterusnya adalah sfera. Okey, sama-sama kita tengok macam mana kita nak cari luas permukaan sfera menggunakan rumus. Luas permukaan sfera. Okey, kalau murid tengok di skrin yang saya paparkan, ada bentuk sfera. Okey, berbentuk, kalau biasa tengok macam bulat kan. Okey, apa itu sfera? Saya recall balik. Okey, murid dah belajar, dah tahu sebenarnya dalam 6.1 sebelum ini. Sfera, semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Okey, ini kita panggil dia jejari. Dan yang kedua, mempunyai satu permukaan melengkung. Okey, itu adalah ciri sfera. Okey, luas permukaan sebuah sfera yang berjejari J boleh ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Okey, apa rumus yang kita akan gunakan? Iaitu 4 pi J kuasa 2. Okey, macam mana kita nak gunakan rumus ini? Okey, kita tengok. Okey, murid, contoh 5 muka surat 109. Okey, murid boleh rujuk dalam buku teks masing-masing. Soalannya, rajah menunjukkan sebuah sfera. Hitung luas permukaan sfera tersebut. Diberi jejari sama dengan 14 cm. Guna pi sama dengan 22/7. Okey, berdasarkan pada gambar rajah yang diberi, kita nampak di sini telah diberi jejari sama dengan 14 cm. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula macam mana cara pengiraan. Cara macam mana kita nak dapatkan luas permukaan sfera ini dengan menggunakan rumus. Okey, dia punya penyelesaiannya. Okey, kita tahu luas permukaan rumusnya adalah 4 pi J kuasa 2. Semua maklumat yang kita perlukan dah diberi, cuma kita just masuk terus dalam rumus luas permukaan sfera ini. Okey, cara pengiraannya adalah 4 darab 22/7. Okey, darab dengan 142. Okey, 142 ini adalah hasil daripada JJ kuasa 2, iaitu 14 darab 14 akan menghasilkan 142. Dan bila didarabkan semuanya akan dapat 2464 cm persegi. Okey, ini adalah luas bagi permukaan sfera. Okey, seterusnya murid-murid,
Kita tengok pula pada 6.3.3 penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okey, kita tengok contoh 6 muka surat 109. Okey, tengok pada buku teks masing-masing. Soalannya, rajah menunjukkan sebuah bongkah gabungan piramid dan kubus. Tinggi bongkah adalah 11 cm. Hitung luas permukaan gabungan bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Nyatakan jawapan dalam unit meter persegi. Okey, ini gambar rajahnya. Apa yang diberi di sini, maklumat diberi adalah panjang bagi segi 4 dan juga tinggi bongkah. Okey, penyelesaian untuk contoh 6. Okey, pertama sekali apa yang perlu murid lakukan adalah memahami masalah. Okey, menghitung luas permukaan bentuk geometri 3 dimensi. Masalahnya sekarang ni kita nak menghitung luas permukaan. Untuk yang pertama ini, apa saja maklumat yang ada dalam soalan perlu pelajar-pelajar catatkan dahulu. Okey, supaya kita tahu apa sebenarnya yang soalan perlukan. Okey, apa yang kita perlu selesaikan. Okey, yang kedua, bila kita dah memahami masalah, kita dah ada maklumat semuanya, kita perlu merancang strategi macam mana nak mengira ataupun macam mana nak cari luas sfera tersebut. Okey, yang pertama sekali, kita perlu menentukan bentuk yang terlibat. Okey, yang kedua, menentukan rumus luas permukaan bagi setiap bentuk yang terlibat. Maknanya berdasarkan pada gambar rajah soalan, murid kena tengok bentuk apa yang ada pada gambar rajah tersebut dan perlu kaitkan dengan rumus yang berkaitan dengan gambar rajah yang diberilah. Kita rancang strategi. Okey, kita perlu melaksanakan strategi. Okey, macam mana kita nak melaksanakan strategi? Kita dah merancang tadi kan. Okey. Dan first kali kita dah tengok. Okey, untuk gambar rajah soalan. Okey, terdapat bentuk iaitu bentuk kubus dan piramid. Dan kita tahu apa yang kita kena buat adalah mencari luas permukaan. Okey, murid telah belajar. Okey, telah didedahkan dengan dalam 6.3.1 macam mana nak cari luas kubus, macam mana nak cari luas piramid. Okey, yang pertama sekali yang perlu murid-murid lakukan adalah dengan membuat bentangan untuk kubus dan juga piramid. Okey, bila murid-murid dah buat bentangan, murid akan nampak bentuk apa yang terdapat pada permukaan 3D tersebut. Yang pertama sekali, untuk kubus, kita akan nampak ada 5 segi 4 sama. Dan untuk piramid, ada 1 segi 4 sama. Dan satu lagi adalah segi 3 ada 4 di sini. Okey, segi 3-nya ada 4. Itu sebabnya kalau murid tengok, dalam pengiraan ada 5. 5 ini adalah untuk 5 segi 4. Dan 4 ini adalah untuk segi 3. Maknanya sekarang ni kita kena cari luas untuk segi 4 dan juga luas untuk segi 3. Okey, untuk segi 4, maklumat yang diberi adalah lengkap, iaitu panjang darab lebar, iaitu panjangnya 5 dan lebarnya juga adalah 5. Okey, tetapi untuk segi 3, maklumat yang diberi adalah tidak lengkap, iaitu tinggi untuk segi 3 tidak diberi. Okey, tinggi untuk segi 3 tidak diberi, hanya diberi adalah tinggi bongkah. Okey, kita perlu mencari dulu untuk luas segitiga ini dengan mencari tinggi segitiga. Okey, macam mana nak cari tinggi segitiga adalah dengan mencari tinggi sendeng piramid.
Okey, tinggi sending piramid ni. Ini untuk kita cari tinggi segitiga dan kita gunakan konsep teorem Pythagoras. Okey, maknanya sini 6 kuasa 2 ditambah dengan 2.5 kuasa 2. Okey, 6 ini adalah tinggi piramid ini. Okey, 6 adalah tinggi piramid dan 2.5 adalah separuh segi tempat sama. Kita bahagi 2 untuk dapatkan tapak segitiga dan bila dikira akan menghasilkan 6.5 cm bagi tinggi segitiga. Okey, bila kita dah dapat tinggi segitiga, maknanya kita dah boleh start buat pengiraan lah. 5 darab 5 didarab dengan 5. Okey, akan dapat 125 ditambah dengan 4, 1/2 darab 5 darab 6.5 tutup kurungan di sini menghasilkan 65. Dan hasil tambah untuk kedua-dua luas permukaan ini adalah 190 cm persegi. Okey, membuat kesimpulan. Okey, bila murid-murid baca soalan tadi, di penghujung soalan tadi, dia menyatakan jawapan dalam unit meter persegi. Dia tak nak dalam cm persegi. Oleh itu, macam mana kita nak dapat jawapan dalam meter persegi adalah dengan membahagi dengan 10,000. Maknanya 190 tadi kita bahagi dengan 10,000 menghasilkan 0.019 meter persegi. Okey, ini adalah jawapan sebenar bagi soalan di atas. Okey, jangan baca separuh soalan. Baca keseluruhan soalan baru jawab soalan. Okey, luas permukaan bentuk gabungan tersebut ialah 0.019 meter persegi. Okey, murid-murid. Okey, buka muka surat 110 buku teks anda. Okey, 6.3 soalan pengukuhan. Saya harap murid dapat menjawab dan menambahkan lagi kefahaman murid-murid. Okey. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Okey, saya mengharapkan apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat menambahkan kefahaman murid-murid dan dapat murid-murid sampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, saya memohon maaf seandainya ada tersalah kata, tersilap bicara dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.